Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Puteri 4 Al-Khawarizmi akan membentangkan 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Bagaimanakah darah diedar ke seluruh bahagian badan? Jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan dalam setiap pengecutan. Jadi, bila jantung mengecut, darah akan diedarkan ke seluruh bahagian badan. Okey, baiklah seterusnya. Jantung mempunyai otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Impuls elektrik disebar cepat merangsang sel otot kardium yang bersifat myogenik untuk mengecut dengan seragam. Jadi apa yang dimaksudkan dengan myogenik? Myogenik bermaksud jantung dia boleh mengecut dan mengendur tanpa menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Otot-otot kardium disimpan dalam larutan oksigen suam dan mempunyai nutrien. Otot-otot masih boleh mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Peredaran darah dalam badan manusia. Daya yang terhasil yang menyebabkan peredaran darah dalam badan manusia adalah disebabkan pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Okay, jadi ini adalah struktur jantung. Okey. Pengepaman jantung. Cikgu, apa itu perentak jantung? Perentak jantung ialah sekumpulan otot, sel otot jantung khusus yang memulakan kadar pengecutan jantung. Okay. Perentak jantung ni terletak di dinding atrium kanan. Cikgu juga mempunyai maklumat tambahan. Perentak jantung yang utama ialah nodus sinoatrium. Okay. Pengepaman jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung atau kita panggil nodus sinoatrium. Perentak jantung menjana impuls elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium yang mengecut secara beritma. Urutan pengecutan otot jantung menyebabkan pengepaman. Jadi dia digambarkan seperti rajah di bawah. Nodus sinoatrium terletak di sebelah kanan atrium sebelah kanan dan dia berdekatan dengan vena cava. Okey, ni vena cava dan nodus sinoatrium terletak di sini. Okey, ni nodus sinoatrium dia. Nodus sinoatrium dia menjana impuls elektrik. Kemudian impuls elektrik merebak dengan cepat ke dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Okey, bila impuls elektrik dijana, kini kedua-dua atrium akan mengecut. Dua-dua ni akan mengecut secara serentak. Okey, inilah atrium kita. Pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventricle. Okey, bila dia mengecut, maka darah pun dipam ke dalam ventricle. Okay. Ni darah dipam ke dalam ventricle. Okey. Seterusnya, impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle. Impuls elektrik merebak melalui berkas his dan gentian Purkinje sehinggalah ke apeks jantung. Okey, ni adalah nodus atrioventricle. Lalu dia akan impuls elektrik akan merebak melalui berkas his. Okey, ni adalah berkas his. Lalu impuls elektrik akan merebak lagi ke berkas his dan gentian Purkinje
sehinggalah dia akan sampai ke apex jantung. Ini adalah apex jantung. Okey. Seterusnya, impuls elektrik akan merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventricle. Okey, ini adalah dinding ventricle. Okey. Ini adalah apex jantung dan impuls elektrik tu akan merebak. Akibatnya, ventricle mengecut untuk mengepam darah keluar ke paru dan ke seluruh bahagian badan. Okey. Bila dinding pun mengecut, maka darah pun keluar. Okey, dia akan keluar. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk penghasilan bunyi dup-dup jantung. Okey, bunyi dup-dup jantung ini merupakan bunyi penutupan injap-injap jantung. Okey, dalam jantung manusia ini, kita akan ada 4 injap. Okey, yang pertama, injap sabit yang terdapat pada arteri pulmonari. Okey, ini arteri pulmonari. Okey, yang kedua, injap sabit yang terdapat pada aorta. Okey, yang ketiga, injap trikuspid dan yang keempat, injap bikuspid. Okey, yang pertama, bunyi loop akan terhasil. Okey, bunyi loop ni dia terhasil apabila injap trikuspid dan bikuspid ini tertutup. Okey, pada ketika ini darah di dalam kedua-dua ventricle ini akan dipam ke luar jantung. Okey, ini ventricle kiri. Okey, dan ini juga ventricle kanan. Okey. Jadi, darah di dalam kedua-dua ventricle kiri dan kanan ini akan keluar daripada jantung melalui injap sabit. Okey. Injap trikuspid dan bikuspid ini tertutup bagi menghalang daripada darah di dalam ventricle ini berpatah balik ke atrium. Okay. Terusnya, bunyi dup. Okay, bunyi dup ini terhasil apabila kedua-dua injap sabit ini tertutup. Okay, pada ketika ini, darah mengalir daripada atrium kiri dan kanan. Ni atrium kanan, atrium kiri ini dia masuk ke dalam jantung. Maksudnya pada ketika ini darah masuk ke dalam ventricle. Okey, seterusnya pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey, pengepaman jantung membantu untuk mengedar dan menghasilkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak cukup sama sekali untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung kerana darah terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Okey, maksudnya darah itu bergerak ke arah jantung. Okey, maka kehadiran injap ini penting dalam vena bagi memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Dan yang terakhir, pengaliran darah dalam vena ini dibantu oleh pertama, pengecutan otot licin pada dinding venal dan vena. Okey, dinding venal dan vena ini terdapatnya otot licin. Okey, jadi otot licin ini akan mengecut bagi membantu darah mengalir dalam vena. Okey, dan kedua, pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Maksudnya ini adalah vena. Okey, ini vena. Okey. Jadi, darah yang mengalir dalam vena ini akan bergerak ke arah jantung.
ni akan bergerak ke arah jantung. Okey, ni akan bergerak ke arah jantung. Maksudnya, ini bergerak bertentangan dengan arah daya tarikan graviti. Okey, maka fungsi otot rangka ini dia akan menekan dan mencerut vena supaya darah itu dapat dipam ke arah jantung. Okey, pada ketika ini, injap yang di atas ini akan terbuka bagi membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Manakala injap di bawah ini dia akan tertutup bagi menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Okay, jadi kami harap daripada pembentangan ini anda semua akan faham. Terima kasih.